Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok ciri-ciri planet. Video sebelum ini kita sudah tengok 8 planet dan kita sudah melawat setiap satu planet tu. Okay, so hari ini kita nak membandingkan. Kita nak bandingkan beberapa ciri yang terdapat pada semua planet ini. Yang pertama sekali kita nak tengok suhu 8 planet dan juga hubungan dia dengan jarak dia daripada matahari. Okey, kita tengok jadual yang ada di sini. Planet ini sudah disusun ikut urutan paling dekat sampai yang paling jauh daripada matahari. Okey, so planet Utarik paling dekat sampai ke Neptun paling jauh. Sepatutnya planet yang paling dekat tu paling panas. Tetapi kenapa Utarik ini ada negatif? Okey, sepatutnya paling dekat paling panas, tetapi kenapa Zuhrah lagi panas berbanding dengan Utarik? So kita akan kaji semua ni ya. Jom kita mula. Pertama sekali kita tengok planet yang tidak ada atmosfera. Ingat lagi tak? Ada satu planet yang tidak ada atmosfera, iaitu Utarik. Tengok Cikgu Teo sudah warnakan suhu dia merah. Okay, so disebabkan dia tidak ada atmosfera, dia tak pakai baju lah tu. Okay, dia tidak ada lapisan di luar yang membalut dia. Okay, so sinaran matahari akan terus sampai ke permukaan dia. Okay, jadi bahagian yang menghadap matahari adalah sangat panas, iaitu 427 darjah Celsius. Tetapi bahagian yang tidak menghadap matahari, bahagian yang gelap pula, sangat sejuk. Dia boleh sejuk, suhu boleh turun sampai ke negatif 173 darjah Celsius. Okay, seterusnya kita tengok planet yang ada atmosfera. Kita tengok Zuhrah dulu. Okay, kita tengok suhu dia macam mana lah suhu dia boleh lagi panas berbanding dengan Utarik yang lagi dekat dengan matahari. Ini disebabkan, ingat lagi tak, Zuhrah adalah planet rumah hijau. Okay, disebabkan lapisan atmosfera dia terdiri daripada gas karbon dioksida yang sangat banyak, menyebabkan kesan rumah hijau. Jadi banyak haba diperangkap. Ini macam jaket yang dia pakai tu cukup panas. Dia boleh memerangkap udara pula. Dia boleh memerangkap haba yang banyak. Itu adalah fungsi gas karbon dioksida yang menyebabkan planet ini merupakan planet yang paling panas antara semua 8 planet di sistem Suria. Seterusnya kita tengok planet kita, Bumi. Bumi ada awan dan juga atmosfera yang membantu kita. Dan awan ini akan pantulkan balik sinaran matahari dan juga atmosfera akan memerangkap sebahagian haba. Jadi kita akan pantulkan sebahagian dan memerangkapkan sebahagian haba yang disebabkan oleh kesan rumah hijau yang menyebabkan kita ada julat suhu ni. Negatif 89.2 darjah Celsius sehingga 56.7 darjah Celsius. Kita duduk di Malaysia ni, okay, dekat Khatulistiwa negara kita, lebih kurang purata suhu adalah lebih kurang 30 darjah Celsius. Okay. Seterusnya kita tengok Marikh pula. Marikh ini walaupun dia ada atmosfera, tapi dia memberi kesan yang sedikit sahaja. Kenapa? Sebab tekanan permukaan dia sangat rendah, iaitu kurang daripada 1% jika berbanding dengan tekanan bumi. Dan suhu dia boleh beza daripada negatif 143 sehingga ke 35 darjah Celsius. Seterusnya kita tengok planet gergasi, iaitu 4 planet terakhir. Okey, Mushitari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Semua 4 planet ini dilitupi oleh gas. Okey, permukaan dia adalah gas. Okey. Dan dia menerima matahari yang sangat sedikit sebab dia sangat jauh. Maka suhu permukaan dia adalah sangat rendah. So itu adalah perbandingan suhu antara semua planet ini. Seterusnya kita tengok pula
tarikan graviti. Ingat lagi tarikan graviti apa dia? Tarikan graviti inilah yang menyebabkan kita jatuh ke bawah. Kita berdiri di atas permukaan bumi. Apa-apa yang kita lepaskan, dia akan jatuh ke bawah. Tak pernah lagi jumpa apple yang atas tanah tu akan terbang naik atas pokok kan. Selalu dia jatuh ke bawah. So itu tarikan graviti. Kita tengok bumi dulu. Okey, tarikan graviti di bumi adalah 9.8 meter per saat sesaat. Okey, so maksudnya kalau kita lepaskan satu objek pada satu ketinggian, objek itu akan jatuh pada pecutan 9.8 meter per saat pada setiap saat. Okey, so itu adalah unit untuk pecutannya, meter per saat sesaat. Seterusnya kita tengok dua planet di mana tarikan graviti mereka adalah jauh lebih rendah berbanding dengan bumi, iaitu Utarid dan Marikh. Okey, Utarid dan Marikh, tarikan graviti mereka adalah jauh lebih rendah berbanding dengan bumi, iaitu 3.7 dan 3.71. Tengok nombor yang cikgu dah warnakan dengan merah ya. Okey, kenapa? Ini disebabkan jisim mereka adalah sangat rendah berbanding dengan jisim bumi. Ini adalah jisim relatif. Maksudnya kita ada rujukan lah. So bumi sebagai rujukan, bumi adalah satu. Maka jisim relatif untuk Utarid dengan Marikh, Utarid tak sampai 0.1 pun. Okey, 0.055 sahaja, manakala Marikh adalah 0.107. Disebabkan oleh jisim mereka yang sangat rendah, maka tarikan graviti juga adalah sangat rendah. Lepas tu kita tengok Zurah. Zurah angka dia tidak jauh beza dengan tarikan graviti yang ada di bumi. Okey, tarikan graviti di Zurah adalah lebih kurang 8.87, bumi 9.8. Okey, ini disebabkan jisim dia pun lebih kurang sama dengan bumi. Dia 0.8, kita 1. Okey. Seterusnya kita tengok Moshitari. Moshitari ini mempunyai tarikan graviti yang sangat tinggi. Ingat lagi tak? Bila kita tengok setiap planet itu, Cikgu Teo pernah bagi tahu kan, Cikgu suka Moshitari ini. Salah satu ciri istimewa dia adalah tarikan graviti dia sangat tinggi. Okey, tarikan graviti dia sangat tinggi. Ini disebabkan oleh jisimnya yang juga sangat tinggi ya, iaitu 317.8 berbanding dengan bumi yang satu. So sebab tu tarikan graviti pun jauh lebih tinggi. Seterusnya kita tengok 3 planet yang terakhir, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Kalau awak tengok jisim dia jauh lebih tinggi berbanding dengan bumi. Zuhal ni 90 lebih, Uranus 14.5 dan Neptun 17. Semua lebih tinggi berbanding dengan bumi, tapi tarikan graviti tak terlalu tinggi kalau berbanding dengan bumi. Yang Uranus ini lagi kecil daripada bumi. Zuhal dan Neptun lebih tinggi sedikit saja, walaupun jisim mereka jauh lebih tinggi. Kenapa ya? Ini disebabkan oleh ketumpatan mereka yang sangat rendah. Okey, ketumpatan mereka kalau bumi 5.5. Ketumpatan 3 planet ini 0.7, 1.27 dan 1.6, sangat rendah. Jadi, tarikan graviti mereka tidak terlalu tinggi lah berbanding dengan bumi. Yang itu tarikan graviti. Kita sudah tengok suhu, kita sudah tengok tarikan graviti. Sekarang kita tengok pula jarak mereka dan juga masa yang mereka perlu untuk mengelilingi matahari. Maksudnya dia ada orbit sendiri kan. Ingat lagi tak apa maksud orbit? Orbit itu adalah landasan mereka. Mereka hanya boleh, semua planet ini hanya boleh bergerak di atas orbit sendiri. Dia semua ada lorong sendiri. So untuk setiap satu planet, habiskan satu pusingan mengelilingi matahari, habiskan satu orbit itu memerlukan masa yang berlainan. Untuk Utarid cepat sangat, 88 hari sahaja. Zura 200 lebih dan bumi kita tahu 1 tahun, 365 hari. Marikh lebih sikit, lebih kurang, tak sampai lagi 2 tahun. Hampirlah. 687 hari. Sampai ke Moshitari, ke Zuhal, ke Uranus sudah bertahun-tahun. 11.9, 29.5, 84 sampai Neptun dia perlukan 164.8 tahun.
Okey, so maksudnya semakin jauh daripada matahari, mereka memerlukan semakin banyak masa untuk lengkapkan satu orbit. Kalau awak tengok, okey, dekat sini adalah orbit mereka. Okey, tengah-tengah tu matahari. Semakin jauh daripada matahari, semakin besar orbit dia. Jadi semakin jauh jarak dia. Okey, dan juga mereka bergerak pada kelajuan yang berbeza. Jadi semakin jauh, semakin banyak masa diperlukan untuk habiskan satu orbit. Seterusnya kita tengok arah putaran planet pula. Yang ini Cikgu Teo sudah ada sentuh sikit dalam video yang sebelum ini. Okey, semua planet ini sebenarnya berputar. Okey, ini bukan mengelilingi matahari Ini dia sendiri akan berputar macam gasing. Dia akan putar. Semua planet ini berputar daripada barat ke timur. Okey, semua daripada barat ke timur kecuali 2 ekor. 2 ekor pula, kecuali 2 planet. Okey, so kita tengok di sini. Okey, setiap planet dia ada yang condong sedikit, dia sengit sikit ada pada sudut masing-masing. Yang tu tak apa. Tapi ada 2 yang istimewa sangat. Yang pertama ialah Zuhrah. Orang lain semua putar daripada barat ke timur, dia berputar daripada timur ke barat. Satu lagi yang tak sama dengan orang lain adalah Uranus. Ada orang yang sengit sikit, tak apa, dia terus baring, dia terus tidur. Okey, so dia berputar pada sisi dia, atas bawah macam tu. Okey, so itu arah putaran planet. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.